Kurang ajarnya tetap santun, lembutnya cukup jantan, dajalnya masih selamba, nakalnya bersulam jenaka. Menikam dengan pantun, menyanggah dengan senyuman. Marahnya dalam tertawa, merendah bukan menyembah, meninggi bukan melonjak. Itulah sifat orang Johor. Osman Awang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar-pendengar kita yang setia, yang selalu sentiasa bersama kita. Okey, hari ini kita ada seorang ahli sejarah lah. Okay, hari ini kita datangkan orangnya. Namanya lain tidak bukan Tuan Haji Azlan. Okey, Tuan Haji Azlan akan menceritakanlah semua sejarah Johor. Sebelum ini yang kita tak tahu lagi, yang kita tak belajar dalam buku lah, saya cakap lah belajar dalam buku lah sikit, tapi kita we'll try to make it fun lah. Make it fun and make it more informative. Yes. Okey, perkenalkan. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Salam. Kalau haus minum air kopi daripada kurfi kopi sedap. Yes. Okey, silakan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga yang ada panel pada hari ni. Apa Jadi saya Tuan Haji Muhammad Azlan bin Datuk Muhammad Sharif lah. Ahli Semua Hidup Persatuan Sejarah Malaysia dan juga penasihat Galeri Sejarah Johor. Kami ada buat satu pameran khusus produk, barang, artifak daripada Johor. Bukan Johor moden dan merdeka ni, daripada zaman dulu-dulu kala. Tu daripada tahun berapa tu? Daripada dulu tu. Orang Jawa kata bien dulu. Bien dulu. Orang Jawa kata dulu bien. Jadi barang-barang purba ini menjadi perhatian bukan saja orang Malaysia, juga luar negara. Buktinya baru-baru ni ada gempar penemuan sisa kapal Repas dan juga The Prince daripada Kuantan ditemui di Teluk Tanjung Belongkong. Itu contoh lah. Tetapi ada banyak lagi sebenarnya barang-barang sejarah, produk-produk sejarah yang kita pamerkan di Galeri Sejarah Johor ni. Yang menarik apa tahu? Kita ada jumpa satu tokeh kedai gambar. Semua gambar-gambar yang terbaik daripada Johor Bahru semua ada. Dan kita pamerkan daripada zaman-zaman 70-an. Dia share dengan kita dan kita pamerkan. Kena pergilah Galeri Sejarah Johor tingkat 1 Komta JBCC. Dekat satu Komta JBCC Galeri Sejarah Johor. Itu mukadimah saya dulu lah. Alright. Jadi saya ni menarik sikit sebab saya bukan belajar bidang sejarah. Itu. Lain bidang. Bukan daripada background sejarah lah. Bukan maksudnya tak ada background. Sebab kita ni daripada darjah 1 sampai tingkatan 5 masuk universiti, subjek sejarah tu ada. Betul. Jadi kalau orang tanya saya apa subjek sejarah, keputusan subjek sejarah saya, PMR dapat A, SPM dapat A. Semua subjek yang berkaitan sejarah di universiti semua tapau A. Di minat lah, semua tapau. Waktu tu tak minat lagi. Waktu tu belum jadi ahli sejarah. Belum lagi. Minat. Jadi bila start mengkaji sejarah? Saya pilih tarikh lah, macam tarikh hari ni lah, 25 Februari tahun 2024. Saya ucap terima kasih lah kepada kru Apa Air menjemput saya kerana 25 Februari 2024 ni penting, iaitu tahun yang ke-78. 78. Senang ingat. 79 dia tu lepas tu nombor 7 kan nombor 8. Betul. 78. Jadi pada 25 Februari 1946 dekat Hospital Mental Tampoi. Hospital gila. Tapi kalau pergi sekarang ni hospital gila tu dah tak ada, dah jadi hospital gila baru. Ya betul. Bahagian kesihatan umum tu dekat situlah. Yang lama lah, hospital gila yang lama, betul. Orang tak tahu. Tapi saya dah bercakap dari 2010. Tapi sebenarnya asalnya kawan saya Zulkarnain Mat Saad dah cakap tahun 2018. Dekat situlah tentera Jepun menyerah kalah. Dekat situ? Dekat depan hospital tu. Gambarnya ambil daripada Imperial War Museum daripada UK. Gambar tentera Jepun, 37 orang tentera Jepun meletakkan pedang.
Kemudian ada sisinya tu ada bangunan tentera berdiri dan bangunan tu masih ada. Tempatnya masih ada, mungkin ada sikit penambahan. Dan yang lebih menarik lagi ada pula kubur kat belakang tu. Kubur siapa? Ada tu? kubur. Kubur tu. Jadi kubur siapa kan? Jadi kubur tu bila kita baca pun dah pudar kerana tidak dipelihara. Itu yang saya concern lah sebagai ahli sejarah ni. Kita nak kalau boleh yang dalam buku dan juga yang dekat tapak ni sama. Ni dalam buku kata ada, bila pergi tapak dah tak ada. Risau juga. Betul. Jadi apa yang dikubur tu ialah dua orang doktor. Satu nama Dr. Luther, satu lagi Dr. Pennington. Pada 12 Mac 1942, doktor dua-dua ni telah dibunuh dan ditanam di situ. Dalam hospital tu dibunuh Di tempat itulah, di tempat kuburnya itu. Kenapa dia dibunuh? Jadi waktu itu dah perang kan, dan semua dah kena tawan perang. Jadi bila tawan perang jadi dibunuh lah. Jadi agaknya kerana itulah kemudian bila Jepun menyerah kalah 25 Februari tahun 1946 tu diadakan di situ. Jadi itu yang saya minta. Saya menulis surat ke beberapa agensi dan saya berharaplah unit sejarah dan arkib Angkatan Tentera Malaysia untuk datanglah segera. Masih belum lambat lagi, ada 5 bulan yang lepas saya mohon. Mereka mungkin pakar. Kita pun difahamkan Muzium Tentera Darat di Port Dickson pun dah tahu, dah maklum. Tapi kalau boleh Menteri Pertahanan ke atau di bahagian unit sejarah dan arkib Angkatan Tentera untuk datang. Dan benda ni berada di Johor. Sebab orang tahu majlis penyerahan Perang Dunia ni di Singapura, di City Hall, Yes, betul. di VI. Jadi senang je, depan tu ada jam. Jadi kebetulan bila saya pergi tempat tu, ada jam tapi tak function lah. Menarik di Johor ni ada banyak bangunan ada jam. Menarik. Macam cerita apa tau, Back to the Future. Itu yang menarik pasal jam ni. Saya pun nak tunjuk jam saya jugalah. Pasal kita pakai jam ni bukan sebab masa, bukan sebab cantik, tetapi ada nilai tu sendiri. Yes, ada value dia. Kan itulah saya sebagai antara pengkaji sejarah bebas, saya mengharapkan kita sentiasa nak mumpuk cinta sejarah, cinta negara, cinta diri sendiri. Yes, Jadi saya sebenarnya bila duduk di Johor ni, bekerja di Johor Bahru ni, saya tertarik. Saya kata Johor Bahru ni apa yang jadi waktu perang? Kalau tanya orang, bila tarikh hari Johor Bahru ditawan oleh tentera Jepun? Agak-agak bila? Biasanya dia katakan 1942 kan? Memang 42 dah tepat, tapi bulan berapa masih Itu tahu 31 di Januari. 31 Januari 1942. 1 Februari 42 tu mereka sedang kepung Singapura. Jadi selain daripada itu, saya juga di Batu Pahat, saya mempromosi lah tapak perang, iaitu di Parit Sulong lah. Di mana pada baru-baru ni 20 hari bulan Januari tahun 2024 ada satu sambutan lah melibatkan tentera Australia, melibatkan tentera daripada kedutaan British dan juga daripada Jepun. Seorang yang bernama Jun Shimada. Ayah dia adalah tentera Imperial. Ayah dia pernah bertugas di Malaya. Itu satu yang menarik dan saya pun rasa sayang lah kalau tak ramai orang Malaysia, orang Johor datang ke Parit Sulong. InsyaAllah pada tahun depan kita buat pada 18 Januari 2025. Jadi saya melihat bahawa peristiwa tarikh ini penting. Macam tadi saya terlepas nak cakap pasal kenapa tarikh itu penting. Contoh hari jadilah. Cuba kalau jadi kita lupa, lepas tu ahli keluarga kita kiri kanan pun lupa tarikh lahir kita. Aduh kecil hati. Tarikh ini penting. Dia tu ada orang cakap kalau sejarah ni mesti nak ingat tarikh. Macam mana Puan Haji ingat tarikh-tarikh ni Tuan Haji? Tuan Haji ni macam ada rekod ni. Tak ada. Sebenarnya bila kita mengingat atau terkenang-kenang, terbayang-bayang, itulah kita akan mudah mengingat. Kan tu saya lihat bahawa Johor ni begitu banyak sekali dia punya sejarahnya. Dan kita tahu di Johor ni kita ada Yayasan Warisan Johor. Satu agensi yang diamanahkan untuk bertanggungjawab untuk menguruskan artifak-artifak dan sebagainya. Tetapi juga di peringkat negara kita ada Jabatan Warisan Negara. Jabatan Warisan Negara. Jadi Johor ni ada banyak. Yang di darat pun ada, yang dalam laut pun ada. Kita pernah dengar misalnya peristiwa diorang jumpa di Desaru. Desaru ni pun ada banyak juga artifak kapal-kapal yang juga kalau kita lihat di dalam daerah Johor Bahru lah misalnya, kita akan lihat ikonik yang besar Bukit Timbalan di atas bukit tu kan. Tahu tak kita bahawa Bukit Timbalan tu juga dulu pernah jadi Dewan Undangan Negeri Johor yang awal, pejabat-pejabat kerajaan dan tahu tak bila dia dirasmikan? Tak tahu. Semasa tentera Jepun menawan Johor Bahru.
Tak ada Jadi bangunan contoh dia, tu boleh tengok macam mana saya tahu, senang je. Awak parking dekat tepi tu, awak tengok dekat pintu masuk dia tu, ada plate besi tu, baca plate besi tu. Dirasmikan semasa zaman pendudukan Jepun. Ini pun rasa orang Johor Bahru pun tak tahu. Itu antara yang menarik yang kita boleh bincangkan. Dan saya nampak segak semua bertanjak kan. Tapi kalau kita tak promosi ni bila lagi kan? Kalau boleh promosi apa solat subuh macam solat Jumaat, apa salah kita imarahkan sejarah di Johor ni juga melalui program-program podcast macam ni lah. Jadi saya ucap tahniah, terima kasih menyebut saya untuk berbincang benda ni kan. Okey. Teruskan. Cuma apa yang kita nak tahu tadi, apa yang kita nak tanya tentang buku-buku ni lah yang apa ni Tuan Haji dah bawa ni semua kan. Kan? Jadi lagipun ini pasal apa? Pasal Hang Tuah. Menarik. Tapi Hang Tuah ni saya tak tahu lah. Saya baca ada orang kata Hang Tuah ni Cina. Okey. Hang Tuah Cina. Betul ke Hang Tuah Cina? Hang Tuah Cina kan? Okey Hang Tuah. Terima kasih saya bukanlah nak promote buku. Tetapi buku ni sangat istimewa pada saya kerana saya beli daripada penulis dia. Dia jadi rare tu sebab saya beli daripada penulis ni iaitu Dr. Rohaida Kamarudin lah. Semua orang tahu buku Dr. Rohaida, seorang pengkaji Hang Tuah, catatan Okinawa. Okinawa ni nama Jepun kepada satu pulau dulu dikenali sebagai Pulau Ryukyu. Pulau Ryukyu. Walaupun saya tidak bercakap bahasa Jepun, Dr. Rohaida memang graduate daripada Jepun. Saya bertemu beliau pada tahun 2020. Buku ni saya pegang dari tahun 2020. Dan beliau juga menulis buku Hang Tuah catatan Vijaya Nagara. Di mana dalam catatan Vijaya Nagara di India itu memang ada satu laksamana ini menjinakkan binatang buas dan dia dipahat di dalam tempat itu. Boleh dilawat di Vijaya Nagara. Jadi bila saya jumpa Dr. Rohaida, Dr. Rohaida cakap dengan saya, Azlan, Tuan Haji, Tuan Haji tahu tak pasal MUA? Kenapa tak tahu pasal MUA? Kata MUA. Saya tahulah, saya pun pernah mengundi di Parlimen MUA. 2 kali saya pernah mengundi di Parlimen MUA, kampung keluarga saya. Jadi apa yang menarik, dia cakap dengan Dr. Rohaida beritahu saya, Azlan, ada catatan Okinawa, catatan Vijaya Nagara dan ada catatan Alfonso di Albuquerque. Ada catatan Alfonso di Albuquerque mengatakan bahawa Hang Tuah kali terakhir ditemui di MUA, di Kuala Sungai MUA. Jadi akhirnya saya lepas jumpa Dr. Rohaida, saya macam doktor ni jangan bergurau doktor. Jangan bergurau. Sebab makam Hang Tuah semua orang tahu sejak tahun 1985 makam Hang Tuah tu diisytiharkan di Tanjung Keling. Jadi akhirnya saya membuat kajian melalui lapangan, bukan kajian bertulis, kajian lapangan, dan kemudian telah disiarkan di Malaysia kini. Tentang makam Hang Tuah itu di Bandar Maharani. Semua orang telefon saya, dia kata, Azlan, macam mana kamu kata makam Hang Tuah itu ada di Maharani? Dan saya menjustifikasikan. Pertama, sebenarnya selain daripada Hang Tuah itu dan catatan Alfonso di Albuquerque mengatakan kali terakhir ditemui laksamana itu, dia guna perkataan laksamana yang sezaman itu ialah Hang Tuah di MUA. Kemudian memang orang Melayu ni tahun sampai 60-an 70-an ada satu tradisi sebelum perayaan Taipusam, iaitu perayaan Mandi Safa. Hari Rabu minggu Safa yang terakhir. Kata orang macam itulah nak buang buang suai lah. Tapi kita orang Islam tak. Jadi kemudiannya benda tu dah hilang lah. Jadi tempat yang bermula awal-awal dalam catatan yang saya cek di Tanjung Keling. Di tempat yang katanya kuburan Tuah. Dan kita pernah belajar sejarah tentang wujud satu permaisuri Sultan Mahmud yang namanya Tun Fatimah. Ya, betul. Johor Bahru pun ada sekolah Tun Fatimah. Jadi perkataan Tun Fatimah tu kan senang ingat. Tun Fatimah. Jadi Tun Fatimah itu adalah anak kepada Tun Mutahir. Ada keturunan India sikit. Jadi beliau lah yang telah difitnah, yang kita pernah dengar tentang Sikitol, Menjelek. Ini budaya yang bukan sekarang ni. Budaya memfitnah, meletak berasuah dan sebagainya. Sakau ni memang pada dulu lah kan. Dia jadi cerita Hang Tuah ni bukan cerita baru dan bukan sekadar mengangkat tokoh. Jadi akhirnya bila kita tengok macam tu, ada Mandi Safa, dia telah difitnah,
Akhirnya dibunuh satu keluarga, dibuang tapak tanah ni semua ke laut. Tapi anaknya yang paling cantik nama Tun Fatimah dikekalkan, dikahwinkan dengan raja. Jadi ini penceritaan ini anak-anak muda, generasi-generasi kita lah, bukan semua orang, bukan untuk perbezaan. Kita kena tahu daripada penceritaan ini. Jadi akhirnya saya pun tengok satu. Nombor dua, saya tengok peta. Ada peta keramat. Keramat. Hari ni tapak tu dalam golf dekat sana tu. Kemudian ada pantun pula. Tak sengaja cakap ada pantun. Siapa yang tulis? Pantun tu ialah Cina peranakan, diterbitkan oleh USM. Ada dalam catatan saya. Oh, ada Pada tahun 1930-an. Oh. Dia kata orang perompak di Kuala Muar duduk bersandar di tepi keramat Kuala Muar. Saya memang tak tahu, ini tahun 13 saya tak lahir lagi. Yalah, betul. Tapi macam mana boleh ada? Jadi benda tu macam teli macam, wah, aku cari sejarah ni lain macam. Saya pergi lain macam. Betul ke bukan mistik? Ini betul. Saya tulis lah. Jadi memang dapat pertenggahan lah. Jadi saya pun beritahu pada Dr. Raida, doktor, saya macam ada betul lah doktor, dah lama cari orang Muar. Saya pun selalu duduk kaji Muar. Di Muar itu pun dulu ada satu kota. Kota Muar. Kota apa? Kalau ikut catatan namanya Kubu Bentayan. Kalau kita pergi bus stand Muar tu ada tulis Kubu Bentayan. Kubu Bentayan. Tapi ada satu jembras jurnal yang menulis tentang, dia kata apa tahu? Dia kata dia lakarkan Emmanuel Godinho de Heredia. Dia seorang, mak dia Maluku, Melayu. Bapa dia Portugis. Okey. Jadi jangan tanya agama dia lah. Jadi Godinho melakarkan. Pertama dia lakarkan Fortaleza de Malacca. Jadi rupanya Melaka yang kita tengok sekarang tu tinggal satu gerbang kecil je. Itu zaman Belanda ada gerbang dia. Fortaleza tu ialah kota besar dia. Dan di Muar itu ada satu kota 3 segi. Terletak di tepi sungai. Kita percaya itu adalah Sungai Bentayan, Don Bentayan. Bandar tu patutnya nama Bandar Bentayan, tapi dia jadi Bandar Maharani, tak apalah. Itu dah sejarah lah, tak ada masalah kan. Sejak 1884. Jadi ada kota segitiga. Jadi saya ada pengalaman keluar negara. Taklah ke mana pun, ke Turki je. Jauh lah juga. Jadi bukan, saya nak sebut, saya bukan pergi Turki. Saya pergi Turki tu saya pergi makam Sultan Muhammad Fatih, orang yang menawan Konstantinopel. Jadi benda tu saya berlaku pada tahun 2012 sebelum jadi ahli sejarah lagi. Pergi. Jadi saya macam benda ni macam dia jabu macam benda ni macam ni lah. Jadi pasal tu ramai orang tanya saya, macam mana kau cepat gila kau boleh tahu benda ni? Macam seolah-olah susun puzzle cepat tau. Macam tak ada berhenti pula susun kan. Jadi saya melihat bahawa apabila saya tahu hang tuah ini tadi, yang siap ada pantun, siap ada dalam peta, saya kata senang je. Kita buat saintifik. Kita marking. Saya berhubungi satu sahabat saya nama Ali Osman, seorang surveyor. Dia kata, abang, Haji, kita dah boleh marking je. Dengan lokasi keramat tu kita boleh marking kat mana tempat dia. Kita korek lah. Sebab apa? Dia kata orang ni tak mati. Kalau hang tua ni tentulah orang yang soleh. Kita gali je lah kan. Jasad dia masih ada. Gali lah tengok. Jasad dia masih ada lah. Gempar dunia ni. Jangan gemparkan dunia. Baca buku ni. Macam-macam. Dah gali dah. Tak adalah. Tak gali lah. Rasa macam Jadi saya bercakap kat mereka, kalau kita duduk dekat, hari ni tempat tu cantik tau. Teluk Tanjung Ketapang tu cantik. Dia buat rekreasi. Boleh pergi, kita jemput kawan-kawan pergilah kawasan Pelancongan kan. Dekat dengan rumah pegawai daerah. Jadi kita dapati bahawa daripada situ kita boleh nampak jelas Pulau Melaka, pulau besar, clear. Dan Selat Melaka ni bukan laluan biasa. Sebelum Melaka tu beribu-ribu tahun dulu dah ada dah. Saya nak contohkan, buktikan. Di Muar misalnya, Sungai Muar tu, di dalam tu ada satu tempat nama dia Ulu Pencu. Di Pencu tu dijumpai loceng Dongsun. Itu pun berusia 2000 tahun. Dongsun. Selain daripada Muar, ditemui juga di Sungai Langat, di Kuala Langat lah. Di Sungai Lang, kemudian dijumpai juga di Kelang, di Sungai Kelang. Waktu dia buat landasan kereta api, dia terjumpa. Dia ada gendang ataupun loceng. Dan Dongsun punya gendang tu diabadikan dalam Persatuan Sejarah Malaysia lah. Lambang-lambang dia. Dan Dongsun ni dikaitkan dengan kebudayaan di Champa lah, Vietnam. Okay. Dengar pun macam, Malaysia ni ada macam-macam sejarah ni. Bukan kecil. Jadi cerita hantuah ni tadi bukan saya nak promote, bukan. Kajian saintifik. Saya bukan katakan saya betul. Ramai orang telefon saya, marah-marah saya. Lan, kau nak ubah sejarah ke? Saya tanya dia senang je. Melaka tu kau ingat negeri Melaka ke? Kau ingat Kancil ke? Apa kau ingat Johor ni negeri Johor Darul Takzim ke? Apa yang sebenar?
Luas. Sampai ke Riau, saya pergi ke Bentan, saya pergi Pulau Penyengat, saya pergi Sampai ke makan. sana semua kan? Luas, alam Melayu ni luas. Dan orang Melayu ni bukannya duduk di darat, menguasai darat dan lautan. Kalau saya kata udara nanti dah macam kita piramid. Itu buku yang pertama lah. Okey tuan, ada lagi kan? Tapi itulah kita cuma sekarang ni yelah macam banyak catatan-catatan ni semua ada semua dekat dalam social media, dalam internet dan itu semua. Macam mana cara kita nak memupuk minat betul. pada generasi sekarang ni? Itulah Betul, saya kita risau kadang-kadang bila tadi tanya saya kelulusan apa. Saya pun risau budak-budak ambil tingkatan 6 kan, ambil pengajian umum, pengajian am misalnya. Mereka graduate daripada UKM bidang sejarah, daripada Universiti Sains Malaysia, Universiti Melaya, daripada UMK, daripada UNIMAS dan sebagainya. Jadi graduan tu dilahirkan banyak. Tapi pekerjaan tu jadi bila kita kata ada demand, ada permintaan, tentulah dia ada naik harga kos dan sebagainya. Jadi saya melihat benda tu tarikan tu. Sebab tu di Johor ni, sejarah Johor ni dia tak boleh pergi mana kalau kita rasa universiti ni untuk sains teknologi. Universiti tu untuk yang ni saja. Sebenarnya kita kena gabungkan. Dan kita kena bawa macam kalau kata nak sains teknologi, dengan sains teknologi lah kita jejak tapak-tapak warisan di dalam negeri Johor ni misalnya. Kebetulan kan agung kita pun daripada Johor. Betul. Saya juga nak tambah lah ada satu lagi karya yang ditulis oleh sahabat saya yang bernama Aisyah Mudin daripada Segamat. Saya rasa ini satu karya yang hebat. Walaupun dia tunjuk masjid. Harga tak mahal sangat, RM120. Itu pun untuk bantu dia sebab dia tengah belajar master. Kalau tuan-tuan beli buku dia tengah belajar master sendiri. Dan ini sebenarnya untuk support dia belajar. Jadi selain itu saya tertarik dengan buku beliau ni kerana beliau memasukkan banyak daripada arcade dan sebagainya. Ada banyak-banyak. Buku-buku dia memang gempak. Komplit dan saya rasa antara penulis yang daripada Johor yang hebat lah. Walaupun dia muda lagi, adik-adik saya muda lagi. Muda lagi. Jadi saya nak tunjukkan kita bagi galakkan anak muda di universiti, di mana-mana, agensi kerajaan lah. Yayasan Johor, mungkin menteri besar sendiri dan mungkin istana sendiri untuk bantu. Macam mana nak mengangkat. Macam contoh masjid ni kan. Masjid Segamat dan Masjid Batu Pat ni sama umum. Sama umum. Cuma dia dirasmikan lebih awal sedikit. Kita di Johor ni kita cuma kenal Masjid Al-Wakar. Johor Baru kan, kita kenal Masjid Pasir Pelangi. Betul. Tapi sebenarnya Masjid Pontian pun tua juga. Dia sama macam Masjid Pontian. Masjid Pontian pun agak tua pekan. Tapi seni bina lain sikit. Dan inilah keunikan dia. Bentuk masjid taklah macam masjid kita tengok sekarang. Tetapi melalui penulisan sebegini baik, saya rasa ini juga satu cara kita nak memupuk minat sejarah. Jadi yalah saudara yang muda-muda ni kan, kadang-kadang bila kita cakap pasal sejarah, kita pun nak tahu macam mana agaknya tahun 57 Jadi melalui buku-buku macam ni lah gambar-gambar. Bila diterbit semula. Jadi peranan penerbit lah, terbitan buku Malaysia ke dan sebagainya. Majalah. Ya, ini satu NGO buat, saya beli di Selangor. Dan gambar-gambar ni rare lah. Yang biasanya kita boleh jumpa dekat arcade. Jadi sebenarnya ada juga agensi lain macam arcade negara, perpustakaan. Dan kita kena perbagaikan wacana lah. Sebab tu saya kira dalam apa ni. Sebab Johor ni tak dipugar betul. Saya pun kalau nak cerita tentang negeri Johor ni tak habis cerita. Punya banyak. Dan yang menariknya lagi tokoh-tokoh Johor. Kalau kita cakap tokoh Johor ni ada sampai di London ditanam. Contohnya Abdul Rahman Andak. Di London. Abdul Rahman Andak mati di London 1930. Tahu tak dia pernah duduk kat mana? Susah nak jawab kan? Jadi senang je. Dia datang dari Johor. Itu je. Okay. Senang je. Ini trik. Ini cara saya shortcut lah. Kalau kita bawa kereta, kita nampak nama jalan. Kalau nama jalan tu melibatkan satu tokoh, dia biasanya tokoh tu dekat situ. Jadi jalan Abdul Rahman Andak, sekolah St. Joseph, sekolah Rahman Andak tu ada Mustika Embun tu, ada sekolah rendah Islam Abdin yang lama tu. Depan sekolah kebangsaan perempuan bandar tu. Betul. Istana tu lah rumah Abdul Rahman Andak. Dikenali sebagai Istana Bukit Lalang, itu nama Bukit Lalang. Dan menariknya pada 17 November 2022 yang lepas, saya melihat di sidang Dewan Undangan Negeri Johor pada 14 September 2023. Kebetulan saya hadir dalam sidang DUN tu. Saya dengar YB Esko tu, YB Raven Kumar, Esko Warisan Johor ni. Dia bercakap tentang ada 2 bangunan telah diiktiraf oleh Johor sebagai bangunan warisan.
Satu ialah Mustika Ambon Abdul Rahman Andak tadi punya rumah. Dan satu lagi adalah landasan kereta api Segamat. Landasan Kena pergi. Dan saudara Aisyam ada terlibat dengan mencari maklumat dan kita pun tahu daripada Gemas sampai ke Johor Bahru, perkhidmatan kereta api tu telah bermula sejak 1909. 1909. Lama dah. Dan sekarang ni tengah buat double track. So dia bongkar lah. Jadi tu yang saya tengok banyak. Misalnya saya pernah beritahu pada bekas ahli parlimen Simpang Renggam yang berhormat Dr. Mazli tentang perlu kita selamatkan Renggam punya stesen kereta api dan juga beberapa landasan dekat layang-layang. Tapi tak apalah, yang dapat sekarang ni Segamat dengan yang dapat lagi satu adalah Mustika Ambon lah. Di mana Mustika Ambon ni saya nak kembangkan sikit maklumat dia. Di mana pernah dijadikan Kolej Tunku Mariam. Kolej Tunku Mariam diusahakan oleh Ibu Zain. Ibu Zain ni pernah jadi ahli parlimen, seorang yang rapat dengan Tunku Abdul Rahman. Dan dia antara waktu tu kan wanita ni dianggap duduk dapur je. Macam sekarang kan kalau universiti semua wanita kan, kalau kat kolej Giat Mara kita ni pun saya rasa banyak wanita juga. Jadi saya melihat bahawa ketokohan orang-orang Johor ini sangat luar biasa. Dari pendidikan dia agak terkedepan. Betul. Jadi itulah yang kita harap pada generasi akan datang ni pun. Dan kita harap jangan kita abaikan tentang pendidikan. Kependidikan dan kemiskinan ini jadi iktibar bagi kita. Itu yang akan melambatkan kemodenan walaupun kita sebenarnya beberapa inci, beberapa jarak je daripada Singapura. Jadi selain itu saya juga melihat bahawa Tengku Mariam tu sendiri. Tengku Mariam tu siapa? Tengku Mariam, saya terkejut bahawa bila saya tahu dia siapa. Dia ialah Tengku Ampuan Pahang. Dia sebenarnya adalah anak kepada Sultan Abu Bakar. Sultan Abu Bakar berkahwin dengan Maharani Fatimah binti Abdullah. Pernah dengar tak? Okey, tak pernah dengar. Hospital Muar pernah dengar? Hospital Pakar Sultanah Fatimah lah. Okay. Tak pernah dengar tak apa? Diabadikan di nama. Ya. Bandar Maharani. Jadi Tunku Mariam ni anak kepada Tun nama Fatimah Abdullah lah, Maharani lah. Jadi pasal tu rumah dia tu tak jauh pada Nyiheng kan, kawasan tu kan. Nyiheng. Lepas tu Sarjana, kawasan tu Bambiar. Jadi saya fahamlah kenapa kedudukan istana tu penting dan saya berharaplah bahawa istana Mustika Ambon ni akan betul-betul diangkat. Ketika ni dalam hutan lah, saya harap diangkat betul-betul, diselamatkan betul-betul dan dimanfaatkan untuk orang Johor. Kerana untuk pengetahuan semua, saya juga sanggup pada 14, 15 dan 16 Mei 2023 yang lepas. Saya ke Riau, saya pergi ke Pulau Riau. Riau berbeza, Pulau Riau lain, Pulau Riau lain. Jadi saya ke Batam dan juga ke Pulau Bintan, ke Pulau Penyengat. Jadi sekali lagi saya seronok. Sebagai ahli sejarah ni kita kena pergi ground. Sejarah ni kalau baca buku nangis lah. Betul. Memang nangis lah. Tapi minta maaf. Memang nangis. Ke laut. Tapi bila kita pergi ke ground, kita macam ni rupanya. Dan itu yang saya melihat bahawa langkah kerajaan misalnya menaik taraf Sungai Segit misalnya. Sungai Segit itu sejarahnya luar biasa. Bila kita pergi Pasar Karat sebelah tu, dia tulis Jalan Pasar. Tapi pasarnya mana tak tahu. Tapi bila kita melalui koleksi gambar yang kami di Galeri Sejarah Johor sedang pamerkan, ini lepas tu dipindahkan ke mana? Ke situ lah. Jadi apa? Jadi Kota Raya bukan Kota Raya. Apa nama? Yalah Kota Raya lah yang sebelah tu dulu. Apa nama? Sorry. City Square. Johor Bahru City Square. Itu dulu bus stand. Square tu pasar. Pasar. Lepas tu baru Komtar sebenarnya. Jadi cerita sejarah Johor ni melalui gambar, penjelasan orang tua dulu, dan saya rasa mengkalkan bangunan-bangunan sejarah itu penting. Sebab tu pada tahun lepas, pada bulan Februari, saya dijemput oleh Dewan Majlis Bandaraya Johor Bahru bercakap tentang wacana sejarah Johor Bahru. Saya membentangkan peta je. Saya bentang peta je. Bangunan-bangunan dan peta. Barulah saya tahu lah ada Kampung Skudai. Agak-agak kan Kampung Skudai. Kampung Skudai. Bukan Skudai yang Skudai tu, Kampung Skudai dekat je. Kawasan yang area rumah yang tu, yang bangunan cantik tu, depan M Suite Hotel. M Suite. Yang jadi cantik tu. Depan tu kan ada kampung, bila kita nak U-turn tu rumah susu kerajaan Johor kat sana. Kat situ. Situ. Jadi ada banyak lagi, misalnya ada lapangan terbang. Kita tak tahu Johor Bahru ada lapangan terbang. Dekat mana ada tak? Dekat Tampur.
Terlampui. Balai Puri Tampoi tu jambatan tu, hang sana. Daripada tapak nak ke masjid, bangunan hotel yang tertinggal tu depan B5 tu, dekat kawasan tu. Oh itu kawasan Pernah ada report High Street. Landasan, lepas tu selain daripada dekat dengan Pasir Pelangi tu lah, memang ada landasan tapi dah tak ada. Jadi saya pun tertarik pasal Jepun. Sebab tu saya boleh bahasa Jepun. Jadi rupanya dekat Johor Bahru ada kubu Jepun. Kubu. Japanese cemetery. Di mana Dekat kebun teh tu kan? Kebun teh. dijaga oleh sahabat saya, Mai Sarayui. Mai Sarayui daripada dia setiausaha Japanese Club Johor. Jadi menarik Cuma sedih lah sekarang ni tempat tu pelancongan. Memang Mai Sarayui jaga. Tapi ada buang sampah kat tepi tu. Jadi itulah tempat pelancongan. Bila buang sampah, bila kita buat pelancong kita jadi kita berharaplah Majlis Bandara Johor Bahru dapat cari bersihkan dah. tempat pelancongan kita jangan letak sampah. Kadang kalau kita lalu pun bukan nampak sangat pun. Memang tak nampak. Tutup. Kalau kita nampak lah, saya tak cukup tanah lagi. Macam kita piramid tu lah kan. Jadi lebih baik tak nampak. Tak gurau. Jadi saya melihat bahawa hubungan Jepun Johor ni begitu akrab. Kebetulan saya ada menulis beberapa artikel berkaitan Jepun. Antaranya sumbangan Jepun di Batu Pahat. Di Batu Pahat sendiri kita ada rumah api. Di Minyak Beku, orang pergi Minyak Beku nak mandi mandar, nak mancing. Rupanya ada rumah api Jepun bagi 27 juta yen. Bagi free Bukan bagi free. Bagi free percuma. Bukit dipanggil rumah api Bukit Segenting. Kemudian ada lombong biji besi terbesar di dunia. Hari ini jadi Taman Botani Johor, ada dekat Seri Medan. Kemudian daripada itu kita juga ada banyak estate Jepun lah. Yang saya peliknya bukan sikit tau. Estate Jepun tu 25,000 ekar. Besar. Itu bukan gedah. 25,000 ekar di Batu Pahat dan juga di sebelah Pengerang lah. Hari ni kalau kita kenal nama actually Pengerang tu sendiri raba. Industri getah ni dulu hebat. Orang nampak getah ni busuk kan. Getah ni macam tadi. Itu sekarang kalau kita tengok produk getah ni macam-macam, tayar dan sebagainya. Betul, yes. Dan juga saya tahu Johor ni sangat kaya. Bukannya kaya sekarang, Suarna bumi lah disebut negara ni. Sebab tu orang dulu memang pakaiannya macam ni, tapi hartanya berjuta-juta dalam akaun. Tapi sekarang ni terbalik. Sebab tu saya fikir bahawa untuk minat, untuk menjaga sejarah ni juga perlu undang-undang tuan. Sebab tu saya cerita tadi, kita kena ada beberapa amendment, adun ahli undangan negeri kita, ahli-ahli parlimen di Johor. Lihatlah bagaimana sejarah. Saya bukan nak menidakkan pembangunan, tetapi dengan kita memperkasakan undang-undang, dengan kita menggalakkan bukan saja sekolah, institusi, termasuklah UTHM, UTM, UITM, apa lah universiti kita ni, marilah kita lihat kepakaran kamu bawa. Macam contoh hari ni lah Giat Mara Pasir Gudang nak mengangkat tema sejarah ni pada saya ucap terima kasih lah. Jadi ini satu usaha baik lah untuk kita postcard kan. Dan kita pun menarik juga di Batu Pahat. Kita ada lapangan terbang. Hari ni nama dia dulu namanya Abu Batu Pahat Aerodrome. Dirasmikan tahun 1934. Aerodrome. Sekarang ni UTHM take over untuk pelajar outdoor. Kedudukan dia di Tanjung Labuh di selatan Batu Pahat. Jadi lapangan terbang tu kalau tidak dimanfaatkan rugi. Jadi bukan saja untuk penerbangan, bukan saja untuk sejarah, tetapi saya melihat apa manfaat untuk komuniti. Di universiti pun kita bercakap tentang hubungan masyarakat, universiti dan juga industri. Juga macam kita lah. Saya macam apa? Satu lagi istilah yang penting ialah pelancongan. Kita ada tulisan, kita ada papan tanda sejarah, tapi tak ada orang datang. Awak juga tu bazir Gajah Putih. Jadi saya minta pihak berkuasa tempatan lah, Majlis Bandara Johor Bahru, Majlis Bandara Batu Pahat, Majlis Bandara Muar, semualah Majlis Bandara melihat produk-produk. Takkanlah Johor ni satu produk je. Takkanlah semua nak main keroncong je ke, Zapin je ke. Ada banyak. Dan saya rasa itu perkara yang sentiasa kena dekat dengan anak muda, sentiasa dekat dengan komuniti. Saya juga tidak lari daripada tentang peperangan Perang Dunia Kedua. Ini musim cerita Perang Dunia Kedua. Orang hanya kenal Lieutenant Adnan je. Ada tak agaknya tokoh-tokoh lain? Pasti ada. Mesti ada kan? Cuma tak tahu siapa. Jadi kalau tanya saya sebagai seorang pengkaji sejarah, saya yang paling penting sebenarnya ketokohan tu bila kita pergi ke tempat ketokohan tu disemadikan. Contohnya kalau kita dekat Johor Bahru, yang paling dekat dengan kita Kranji Memorial Wall. Yes. Kranji kita boleh pergi sana, ada record.
Yes. Ada rekod baik JMF sendiri. Okey, saya nak tambah sikit lah. Dia cakap pasal viral-viral pada Johor ni. Yes, boleh. Pada tahun 1915, 1915. pada satu peristiwa namanya Tangling. Tangling. Tangling ni di Singapura dia panggil Tangling Tangling, Barrack. yes. Jadi Tangling Barrack ni sebenarnya satu kisah yang terkait dengan Palestin lah. Oh, ya? Jadi tentera-tentera India ni nak dihantar ke Palestin. Mereka tak sanggup nak pergi. Akhirnya mereka buat dahagi atau satu pemberontakan. Ya. Dan akhirnya berlaku pembunuhan dan sebagainya lah dan diamankan. Jadi bila saya melawat kubur Mahmudiyah di Johor Bahru, saya terperanjat ada 2 makam. Saya tulis mati syahid di Tangling. Ya, satu lagi pun sama juga dan ada lambang JMF. Itu pun satu lagi. Jadi anak muda kena turun padang, kena pergi makam. Kena tengok. Makam Mahmudiyah tu. Aku patut ada 2 yang besar sikit. Kena pergi. Kita kena buat satu podcast kat sana pula. itu ada dia, kena Podcast buat. di sana. Kita kena pergi. Risau dengar Memang kena podcast pergi. di sana. Waktu malam. Ketokohan Jadi kita Johor baca. yang ketokohan Johor yang tak ditampilkan, ditonjolkan. Juga dari situ juga ada 2 lagi tokoh yang dikubumikan di Mahmudiyah itu. Itu saya kata tadi, saya punya kaedah, saya bukan di bilik di dalam aircon. Tapi saya suka pergi lapangan, kita lihat apa lagi ada di Johor. Ada 2. Pertama, makam Sultan Perak yang ke-25 namanya Sultan Ismail. Beliau meninggal dunia pada 1889 dan digelar marhum mangkat di Skudai. Skudai lagi ni. Marhum mangkat di Skudai. Jadi waktu dia mati tu, waktu dia meninggal dunia tu, beliau tu keluar daripada Perak melalui satu perjanjian yang kita tahu, yang kecoh baru ni. Pada 20 Januari tahun 2024 baru ni dikatakan 150 tahun perjanjian Pangkor itu telah ditamatkan. Perjanjian Pangkor. Jadi perjanjian Pangkor itu dibuat untuk beliau menyahkan Sultan itu menjadi ex-Sultan Perak dan digantikan dengan Sultan Abdullah. Ingat Sultan Abdullah? Sultan Perak yang dibuang ke Cecil. Daripada dibuang ke Cecil itu, dia suka dengan lagu Terang Bulan. Dia balik ke Perak, dia buat lagu Perak. Negaraku. Kemudian dia rentak Negaraku. 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 Atau lagu Perak dilanjutkan. Jadi Sama lah saya pernah sekolah Perak, jadi saya pernah baca. Jadi rima dia kan. Yes. Jadi benda ni kau kena angkat. Kerana itu saya kata sejarah ini kalau kita campak, kita buang, dia tak nampak. Tak nampak. Tapi kalau kita pergi, kita gali, nampak. Jadi hari ni saya sedih juga sebab pada saya makam Sultan Perak ini kena pugar. Kena ada papan tanda sejarah, lembaga muzium negeri Perak misalnya kena datanglah. Buatlah papan tanda, bawalah. Kebetulan Timbalan Agung juga Sultan Nazrin daripada Perak. Dan hubungan Perak ni Pemaisuri Agung pun orang Perak, Zahir Sofian, anak Sultan Idris. Jadi saya berharap mungkin tahun ni tahun baiklah untuk Johor, untuk kita pugarkan satu makam raja yang diturunkan. Maksudnya ada campur tangan daripada kuasa asing menyebabkan beliau Sultan Perak ke-25 diturunkan. Okey, tak cukup dengan tu. Ada lagi satu makam belakang tu. Makam Raja Bot. Raja Bot macam mana? Pernah dengar tak Raja Bot? Okey. Raja Bot ni senang je, Lukut. Pernah dengar Lukut? Lukut. Okey, kau tinggi. Bukan. Orang tu Lukut kawasan tertinggi asal daripada kampung Lukut. Di Negeri Sembilan. Dulu Podisen. Lukut Negeri Sembilan. Okey. Dulu ingat tak waktu PKP? Ada orang kena tangkap merentas negeri. Saya kat nilai Negeri Sembilan. Kalau zaman sebelum 1880, memanglah Negeri Sembilan tu sampai Linggi. Podisen ke Lukut tu semua ialah Selangor. Melalui perjanjian. Itulah kata Muzium Lukut tu juga harus kita lihat, lawat. Jadi bila saya melihat ada satu makam Raja Bot. Raja Bot ialah pemerintah terakhir. Raja Bot bin Raja Jumaat bin Raja Jaafar. Raja Jumaat ini dianggap beliau lah yang telah memakmurkan Lukut. Raja Jaafar ialah yang Tuan Muda Riau. Kubur di Pulau Penyengat, saya pun dah sampai. Jadi bila saya melihat ketokohan ini, ya tuan-tuan, bila kita sahabat semua panel yang sahabat yang ada hari ni bila kita pergi, kalau kita pergi kosong memang saya tak rasa apa-apa. Tapi bila kita pergi, kita sampai macam sampai Fatihahkan dulu, kita tengok. Dia macam sampai. Bila saya tengok tu, ini Raja Bot punya atuk ni, Raja Jaafar ni ada di Pulau Penyengat, di Bentan. Lepas tu Raja Jumaat kuburnya depan Masjid Lukut. Ada. Dan sekarang Raja Bot. Kat mana Raja Bot? Ada dalam muzium tulis kubur dia cantik. Rupanya ada dekat Mahmudiyah, dekat Johor.
Bukan dia je saja ada. Anak dia pun ada. Anak dia nama Raja Musa bin Raja Bot. Mati tahun 1943. Ada dekat batu nisan. Tapi batu nisan ni dia dah kabur lah. Kena dah digang. buruk sikit lah kan. Tahun 43. Jadi hakim. Jadi 43 tu hakim zaman siapa? Bila zaman Jepun. Iyalah, Dia Raja Musa, anak Raja Bot, dia hakim pada zaman Jepun. Jadi dia jadi hakim di Shonan. Shonan tu gelaran untuk Singapura. Shonan-to dulu. Dan di Malai. Curito tu tempat yang kubu tu. Nama panggil Shonan tahu, Jadi tahu. Jadi menarik. Jadi saya lihat, oh Johor ni ada banyak ni. Tapi bila tak pugak, Betul. dirobohkan, Yes. dibiarkan, jadi tak ada cerita. Habislah. Orang pun tak tahu. Orang pun tak tahu. itu. Orang pun Itulah tak saya tahu. kata, kita jangan serius sangat. Jadi bila saya bercerita benda ni, saya mengharapkan bahawa mati tu memang wajib kita tahu. Yes. Kullu nafsin za'iqatul maut, yang bernyawa pasti akan mati. Betul. Dan dengan cara melawat makam-makam, selain daripada kita sedekahkan Fatihah, juga ini satu cara kita mengingati mati. Betul. Ini dituntut. Jadi tak adalah datang kubur tu nak kurafat je. Asyik pergi nak betul. benda ni nak budak ni nak buat kurafat je. Jadi kita percaya. Dan malaikat kiri kanan kita, dan kita pun tahu bagaimana kita kena bukan saja menjaga sejarah. Okey. Sebab tu saya melihat bahawa macam contohnya orang kata Singapura dengan kita ada sama. Aha. Memanglah sama Johor Singapura. Sama Johor je. dan Singapura. Tapi yang orang tak tahu, bila kita baca buku, dipaksa hafal, memang tak ke mana lah. Yelah, betul Jadi lah. kalau boleh baca buku satu, jangan tapak-tapak pelancongan ini. Kita harap yang amat berhormat Menteri Besar Johor yang tengah pegang portfolio pelancongan ni, macam mana kita nak pugarkan? Yes. Macam mana kita nak pugarkan? Macam saya kata awal tadi, di dalam hospital mental tadi tu, iaitu bangunan kesihatan umum Jabatan Kesihatan Negeri Johor ni, Aha. dekat sini tempat Jepun punya kalah. Okey. Hospital Johor Baru tu sendiri. Kemudian saya kata tadi, Mahmudiah tu sendiri. ya. Dan kita jadikan pugar betul-betul. Dan sejarah Johor ini bukan kecil anak. Sultan Ibrahim misalnya, nenda moyang kepada Sultan Agong kita sekarang, merupakan orang paling kaya di Asia Timur. Paling kaya, bukan paling miskin, paling kaya. Bukan saja ada kapal, steamers dan sebagainya, pernah menghadiahkan kapal terbang dan sebagainya. Dan dia ada kenderaan khas dan sebagainya. Jadi saya melihat di Johor ni banyak sekali skeptikal ataupun persepsi-persepsi yang salah. Sebab tu kita penting untuk kita galakkan penonton kita di luar sana. Kita galakkan anak-anak kita untuk belajar sungguh-sungguh. Ya, betul. Dan kerajaan juga wujudkan peluang pekerjaan yang betul. Betul. Ikhlas dan Yang jaringan. paling penting. Betul. Johor ni orang kenal Melayu, Cina, India. Itu tiga Tapi je. orang tak kenal, kita ada orang asli, ramai orang asli Johor. Saya sendiri bersama dengan orang asli suku Jakun misalnya di Batu Pahat. Saya bukan saja membantu mereka, kita ada gambar mereka pada tahun 1906, moyang mereka. Dan kampung asli di Kampung Kakak Senanga atau di Pos Lebuh itu sendiri 150 tahun. Lama. Kalau nak calonkan UNESCO, kampung tu lah patut. UNESCO bukan kampung Macam itu. tu sekali. Bukan kampung yang itu. Kalau begitu sekali tuan ya. itu sikit yang boleh saya kongsikan, sebab bagi saya Johor ini bukan sekadar Johor. Sebab tu bila kita jadi orang Johor, misalnya saya daripada Batu Pahat kerja di Kuala Lumpur, kalau dengar nama Batu Pahat dia rasa bukan dia fikir pasal berani gam lah, bukan. Dia rasa macam ada satu aura ni. Yes. Semacam rasa. Lain macam, memang betul lah. Ada gerakan Selempang Merah, Kiai Saleh dan sebagainya. betul. Tetapi sebenarnya itulah yang Tuan baca tadi. Sajak Osman Awang tu. Sahabat Osman Awang ni, itulah sifat orang Sebab Johor. orang Johor, yes. Kalau dah tak sifat orang Johor macam tu, cepat-cepatlah padam 01 tu. Kau yang lain. Ya, betul kan. InsyaAllah. Saya rasa itu saja kot yang boleh kita kongsi. Dan mungkin kita kena adakan segmen sejarah, special segmen untuk sejarah saja. Kan? betul. Kemana kita pergi seperti Kita itu boleh bagi jumpa lagi Tuan Haji. bagi boleh, lagi boleh, kan. insyaAllah, Seronok insyaAllah. juga walaupun kita fikir. Ni kalau berbual sampai besok tak habis. So kita akan berjumpa lagi. InsyaAllah. Okay? InsyaAllah. Untuk next episode, tapi tak tahu siapa. Kita Yep. nak kena rahsiakan dulu. Ya. Okay? Terima kasih Terima Tuan Tuan Haji Haji. Azlan Terima kasih dan banyak. Nasruddin Terima datang. kasih Tuan Haji. Okey, terima kasih banyak. lagi. Kita Belajar seronok. ilmu yang kita Terima dapat kasih dari banyak. ini. Kita seronok, kita seronok. InsyaAllah. So, insyaAllah kita Mana akan tahu jumpa lagi. dengan apa kupasan ataupun dengan apa yang Tuan Azlan cakap tadi tu, mungkin dapat
orang kata membuka lah minda generasi-generasi Boleh tentang kita sejarah. bacakan Fatihah untuk Boleh. mereka roh yang Boleh. untuk Boleh, insyaAllah. para syuhada apa tokoh-tokoh Johor. Boleh. Mari kita baca Fatihah. Alright, Al-Fatihah. okay. Auzubillahi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Amin. Okey, terima kasih Cik Azlan. Baik, Tuan baik. Cik Azlan, sorry. Tuan Cik InsyaAllah, Azlan, tak apa, kita boleh. berjumpa lagi ni. Kita berjumpa lagi untuk next episode Dalam dalam podcast. Apa berdebat bu. Pow. Tapi best lah. Best. Saya fikir banyak lagi nak kena cerita. Banyak lagi cerita ni. Buku banyak ni. Tak apa. Ini kita dipamerkan.